Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Yatim TV ทีวีศรัทธาชน Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekarang ini bersama dengan saya Sani Arabi dalam program khas yang bertajuk Gaza, This is not a war but this is massacre. Kita sekarang ini bersiaran direct ataupun terus langsung daripada Bangkok, Thailand, dan sekarang kita berada di studio Yatim TV. Dan saya suka memaklumkan bahawa siaran ini dilakukan secara berduet antara Yatim TV dan juga Khalif TV di Malaysia. InsyaAllah saya sebelum melanjutkan perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan Gaza, saya memperkenalkan dulu ahli panel kita dalam sesi perbahasan pada kali ini. Di sebelah saya adalah Tuan Haji Azmi yang merupakan Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia. Selamat datang, Cikgu. Dan di sebelah Cikgu Azmi pula suka saya memperkenalkan iaitu Ustaz Amin Benjamin yang merupakan ahli terhormat Majlis Syura untuk Thailand. Selamat datang, Ustaz. Selamat Hari Raya. Sama-sama. Ya, terima kasih, Ustaz. Dan terakhir, ya, kita punya panel yang merupakan orang yang banyak mengenali Gaza, hatta beliau pernah disebut sebagai Sahibul Gaza di dalam Gaza. Tidak lain tidak bukan adalah Tuan Haji Abdul Aziz bin Abu Bakar yang merupakan CEO MAPIM. Selamat datang, Tuan Haji. Terima kasih. InsyaAllah. Jadi seperti mana yang tuan-tuan mengetahui, perkara yang berlaku di Gaza kali ini dilihat sebagai satu skrip yang terancang. Satu plot skrip yang sudah dilihat seperti satu konspirasi dengan tangan-tangan kuasa-kuasa besar dunia yang sedang mengatur. Dan kita lihat ada kepelikan di sini, kenapa dunia Islam tidak bangun, senyap. Ya, saban hari kita sudah memasuki fasa perang yang sudah di peringkat pertengahan. Ribuan terkorban, anak kecil terkorban, namun tidak ada sesuatu yang konkret dilakukan oleh kuasa-kuasa besar yang mengatakan mereka ini adalah polis dunia. Jadi kita bertanya kepada Cikgu Azmi, apa yang Cikgu nampak dalam perang Gaza 2014 kali ini? Adakah ini satu konspirasi? Di manakah kelainan dalam perang kali ini? Kerana kita lihat Israel berdepan dengan serangan Hamas yang dikira mempunyai serangan psikologi, ya, dan Israel sendiri terpaksa mengadakan berbagai bentuk konspirasi dan lakonan seolah-olah ini perang yang sangat besar bagi kedua-dua pihak. Jadi saya minta untuk Cikgu ulas untuk pengenalan kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz Sani. Saya kira ini adalah satu game, satu percaturan yang sudah lama dirangka. Israel mempunyai pilihan. Yang pertama ialah mencari negara-negara yang dikatakan mesra, yang dia boleh menjadi kawan. Yang kedua, pilihan kedua ialah mencari negara yang tidak mau mengambil tahu tentang Palestin. Mereka mendiamkan diri, mereka membisu. Pilihan ketiga, mencari musuh. Mencari musuh itu ialah akhirnya akan menjustifikasikan supaya serangan boleh dibuat ke atas. Dan dengan itu Israel mulai membuat percaturan dengan perancangan bersama dengan Amerika, dan ini sudah lama. Artinya antara grand plan ataupun percaturan besar Israel ialah apapun operasi ketenteraan akan berakhir dengan semakin membesar wilayahnya, semakin kuat kedudukan. Jadi saya fikir 2014 ini operasi yang agak tersendiri. Walaupun kita semua tertumpu kepada keganasan, kezaliman, pembunuhan, tetapi kita jangan lupa ada satu perancangan yang lebih besar daripada ini,
dan ini akan dicatur antara beberapa negara yang sudah dikenal pasti di Timur Tengah, yang akhirnya mereka akan turut membantu Israel memperbesarkan wilayahnya untuk mencapai satu target yang disebut Israel Raya, yang disebut sebagai the new Israel. Itu saya fikir itu yang harus kita lihat dari segi permainan ini. Okey, saya melihat bahawa poin cikgu di situ sangat kritikal. Saya tangguhkan dulu kepada cikgu. Saya pergi kepada Tuan Haji Aziz yang sudah difahamkan sudah 7 kali berjaya masuk ke dalam bumi Gaza ini. Ada pihak menyatakan bahawa Israel cukup gentar dan mula takut kepada bayang-bayang sendiri apabila ramalan daripada Asy-Syahid Syekh Ahmad Yasin yang menyatakan bahawa bumi Palestin akan bebas keseluruhannya pada 2023, yakni 40 tahun selepas berlakunya kebangkitan ini. Jadi adakah kerana ini kita lihat corak serangan Israel kali ini berbeza dengan sebelumnya? Sebelumnya kalau Israel ini diberi tekanan dunia, dia akan takut. Sekarang ini walaupun dunia memberi tekanan, tetapi Israel seolah-olah cuba untuk berdegil menyerang juga Gaza, seperti ingin melumpuhkan keseluruhan Gaza. Ya, ini adakah ini kena-mengena dengan ramalan Syekh Ahmad Yasin? Haji. Soalan yang bagus. Ya. Dan saya nak cukup buat flashback apa yang berlaku peperangan Al-Furqan 2008-2009 selama 22 hari. Mana serangan ketiga ini boleh kita lihat ketiga itu Hamas mungkin tak sekuat hari ini, dengan serangan-serangan dan jumlah kematian dan tempoh 22 hari itu menyebabkan hampir 1,400 orang terkorban dan 1,500 kecederaan yang berlaku. 5,400 kecederaan yang berlaku pada ketiga itu. Dan kemudian peperangan yang kedua Hijratul Sijil berlaku selama 7 hari daripada 14 November sehingga 21 November. Dan saudara Sani ada di sana menyaksikan peperangan. Pada kali yang kedua peperangan ini nampak dapat ditamatkan dengan cepat kerana Mesir memainkan peranan yang sangat penting ketika itu di bawah Presiden Dr. Muhammad Mursi. Memang pada ketiga peperangan 2012 ada sedikit kejayaan bagi Hamas. Mereka telah mula melancarkan roket dan roket M75 Fajar sampai ke Tel Aviv. Ini meranjatkan Israel. Dan ini mungkin juga boleh dikaitkan dengan ramalan Syekh Ahmad Yasin yang mengatakan insya-Allah, ramalan dia bukan ahli nujum tapi ramalan dari firasat ulama yang besar ni, dimaksudkan 2023 akan bebas Palestin. Dia melihat keadaan percaturan apa yang berlaku. Dan 2012 memberi impak yang besar, di mana kawasan sepadan yang sebelum ini 100 meter dikuasai oleh 500 meter dikuasai oleh Israel telah dibebaskan, dikembalikan kepada Palestin, pada khususnya di Gaza. Dan laut yang 3 km telah dilebarkan kepada 6 batu nautika. Ini kemenangan moral bagi Hamas pada ketiga itu. Kemudian berlakunya kudeta tentera, saya kena buat flashback tentang apa yang berlaku. Kudeta tentera pada Julai tahun lepas. Bila Julai tahun lepas ini menyebabkan pada saat itu Hamas pun tertekan. Terutamanya terowong-terowong telah dimusnahkan. Kemudian dengan kerjasama di antara Mesir yang pemerintah baru ni, Fatah Al-Sisi, yang sangat rapat dengan Israel. Tidak nafikan zaman Hosni Mubarak mereka rapat juga. Tapi pada saat itu Hosni membiarkan saja terowong-terowong ini berjalan. Tapi hari ini terowong ini semua dimusnahkan. Sebenarnya Israel merancang ni tujuannya mungkin ada kena-mengena dengan ramalan Syekh Ahmad Yasin. Dia membuat ni supaya tekanan bagi Gaza, supaya Gaza ni surrender. Hamas surrender. Tapi ini tidak berlaku. Dan Hamas cuba membuat sesuatu untuk supaya Israel menyerangnya balik. Telah dibuat beberapa kali pada 2013, beberapa serangan-serangan roket berlaku, mereka buat tak faham saja. Sehinggalah peristiwa kebangkitan Ramadan baru ini kita lihat. Maknanya sebelum Ramadan berlakunya penculikan, kononnya penculikan 3 rakyat Palestin, 3 rakyat Israel yang dikatakan diculik oleh Hamas. Sehingga sekarang tidak ada statement yang mengatakan Hamas menculik. Tak ada sebenarnya. Mungkin pihak Israel yang mencurinya, yang menculiknya, membunuhnya menjadi sebab mereka nak menyerang Gaza. Utamanya lah setelah sekatan-sekatan ini menyebabkan mereka masih bertahan. Sekatan yang dipukul Mesir, Israel cuba campur tangan.
So bila 3 orang terbunuh, maka berlakulah bila dia bunuh dan seorang remaja berumur 16 tahun Ahmad Khudri telah ditangkap dan dipukul dan dibakar hidup-hidup. Ini bermula kebangkitan intifadah di West Bank. Bila berlaku seperti ini, Gaza tak duduk diam. Maka dia hantar satu serangan roket berkaitan dengan Al-Quds. Ini punca serangan berlaku. Yang kedua, mereka menembak balik menyebabkan 6 mujahidin di tanah tewas, syahid. Dan mula balas tembakan bermulanya pada 10 Ramadan. Tak silap saya pada 8 Julai yang berlakunya. Sehingga hari ini dan seperti mana kita tahu, jumlah kematiannya lebih jauh besar perangan yang berlaku Al-Furqan. Yang mananya mereka juga melancarkan serangan-serangan phosphorus, white phosphorus. Dan kematian hari ini saya mungkin menghampiri 1,900 dan kecederaan lebih pada 8,000. Besar jumlahnya pada peperangan 2008-2009. Dan menakjubkan hari ini, Hamas menyerang balik dengan bertahan. Dan serangan-serangannya bukan 75 km. Hari ini telah menghantar roket yang dikenal dengan roket Rantisi. Ketika syahid Dr. Rantisi hidup, Abdullah Rantisi hidup, dia menyatakan insya-Allah kami akan hantar roket ke Haifa 160 km dan telah dihantar 2 roket. Dan hari ini Hamas sedang merancang satu lagi roket dipanggil Yasin 190 km akan sampai. Ini semua. Tanya Haji, sampai ketika ini yang dimaklumkan kepada Haji sudah berapa angka kematian dan kemusnahan ataupun boleh Haji kongsikan bersama kita info terkini daripada Gaza? Jumlah tepat kematian mungkin dah lebih pada 1,800 lebih, mungkin hampir mencecah 1,900. Ya. 2008-2009 cuma 1,400 saja. Ini yang melebihi 400. Kemudian kecederaan 2008-2009 5,400. Hari ini sudah mencecah 9,000 lebih. Mana kemusnahannya lebih teruk. Contohnya di Beit Hanun 60% habis. Rafah habis itu maksudnya rumah? Maknanya rumah, hospital, hospital tak silap 34 hospital. Masya-Allah. Ambulan. Dan saya dipahamkan juga masjid Mapim juga terkena serangan. Ya, ini yang menyedihkan kita. Tapi bagaimanapun itu tidak melunturkan semangat kita. Masjid An-Nas, masjid yang kedua tertua tu di Gaza dibangun semula telah runtuh menaranya. Dan Masjid Ummah nyatakan ada sedikit kerosakan sehingga ini kita tak dapat gambaran lagi. Dan surau salat syahadah yang berada di utara Gaza di Iris tu musnah terus. Dan ini semua menyebabkan Israel seolah-olah merasai memang mereka dah tak lama berkuasa. Ramalan Syekh Ahmad Yassin mungkin tepat, insya-Allah itu ramalan saja, mungkin tepat. Dan melihat Hamas juga tetap bertahan walaupun mereka menyatakan kita boleh habiskan Hamas dalam 3-4 hari saja. Okey Haji, terima kasih untuk maklumat begitu. Saya nak tahan sekejap Haji dan juga Ustaz Amin. Saya nak maklumkan kepada penonton-penonton yang sedang mengikuti siaran langsung ini, sama ada melalui channel Yatim TV ataupun Khalif TV. Anda sekarang ini bersama dengan kami dalam satu bual bicara berceritakan tentang Gaza. This is not war, but this is massacre. Okey, teruskan bersama kami. Kalau anda ada komen-komen ataupun pandangan, boleh letakkan di dalam Facebook kami ataupun Facebook Mapim. Ya, boleh cari melalui Facebook Mapim. Okey, saya pergi kepada Cikgu Azmi. Cikgu ada membuat satu statement yang agak keras yang menyatakan di mana pemimpin dunia, ya, adakah mereka ini bacol ataupun mereka ini ataupun bahasanya penakut, ya. Jadi kenapa cikgu keluarkan statement ini? Kerana kita sendiri faham OIC, UN masih lagi tidak bersuara. Dan boleh cikgu terangkan dan cikgu kupas kenapa kritikan sebegitu keras dikeluarkan oleh pihak Mapim yang banyak bekerja di Gaza? Ya, saya kira dunia sendiri sudah menyaksikan kezaliman yang tidak boleh dibayangkan lagi. Artinya apakah kita hanya sekarang ni berpuas hati dengan membilang mayat, membilang berapa yang cedera, membilang berapa premis yang telah musnah? Apakah kita hanya sekadar sekarang melihat statistik? Atau kita harus bertanya bahawa kita mesti bertindak sekarang? Dan setelah hari yang ke-28 hari ini, dan ketika saya mulakan statement itu ialah sekitar 2 hari yang sudah, saya terpaksa membuat satu kenyataan yang keras bahawa kita sudah sampai ke peringkat
gejala menjadi negara atau pemimpin Islam yang dayus. Kerana kita lihat ada kebangkitan dunia semuanya, ada semacam satu jeritan yang kuat, tapi ternyata umat Islam yang memang jelas menjadi mangsa tidak mendapat reaksi yang sepatutnya daripada negara umat Islam yang mempunyai sumber yang banyak, kekayaan yang luar biasa, tetapi semuanya merasakan bahawa ini di luar, ini adalah urusan dalaman, ini tidak boleh campur tangan. Dan saya memberikan ulasan yang sedemikian keras itu ialah untuk nak menyedarkan kepada umat Islam bahawa kamu mempunyai pemimpin-pemimpin, tetapi pemimpin kamu nampaknya hanya nak mengekalkan kuasa dia, bukan untuk nak menyelesaikan apa yang sedang berlaku. Semua pemimpin-pemimpin di dunia Islam nampaknya hanya memikirkan apakah dia boleh bertahan sebagai kerajaan, apakah rejimnya boleh bertahan untuk dengan kuasa, dan setakat itu. Sebab itu saya merasakan bahawa kita harus memberikan satu ingatan bahawa kalau beginilah pemimpin-pemimpin Islam negara OIC, termasuk pelbagai fora ataupun forum antarabangsa di kalangan umat Islam, ini akan diketawakan oleh masyarakat dunia bahawa walaupun ini adalah isu kemanusiaan, tetapi ini memang menyentuh umat Islam, tetapi kamu mempunyai pemimpin-pemimpin yang seramai 57 buah negara ini tidak mampu membuat apa-apa pun. Sebab itu saya memberikan tekanan tentang kedayusan dan kebaculan pemimpin-pemimpin kita yang nampaknya masih lagi menunggu dan melihat bilangan kematian yang semakin bertambah. Ya, bila cikgu menyatakan perkara ini, saya merujuk kepada hadis Rasulullah yang bunyinya seperti begini, di akhir zaman nanti kita ini umat Islam ramai, ya, tetapi bagai buih di lautan, ya, sangat lemah, ya, ke kiri ke kanan, ya, ditiup angin, ditiup ombak. Jadi ini yang sedang berlaku, dan kebangkitan rakyat bukan hanya tertumpu kepada orang Islam sahaja, tetapi banyak negara-negara Western country ini yang non-Muslim lebih kuat menyokong Palestin berbanding dengan negara-negara Islam. Jadi saya nak tanya pula kepada Ustaz Amin Menjamin, merupakan seorang pimpinan masyarakat, merupakan seorang pimpinan NGO yang agak terkenal di Thailand ini. Jadi apa yang boleh kita katakan di sini bahawa bagaimana pula dengan Thailand punya apa kita panggil itu, mood dia? Macam mana pula sahabat-sahabat kita di Thailand melihat isu Gaza ini? Adakah ini masih dilihat sebagai isu orang Islam bergaduh dengan Israel untuk merampas balik tanah, ataupun ini dilihat sebagai isu kemanusiaan, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi bagi dalam masyarakat Muslim Thailand khasnya dan masyarakat Thailand amnya, jadi bagi masyarakat Muslim Thailand yang ini, kita boleh bahagikan kepada 3 bahagian. Ya. Pertamanya, mereka-mereka yang ada kesedaran tentang ukhuwah Islamiyah yang mana sedang berlaku hari ini, dan mereka ini juga menjadi pemimpin kepada masyarakat. Ya. Di Thailand banyak badan-badan NGO Muslim, dan juga satu pejabat yang tertinggi itu Majlis Syekhul Islam. Ya. Di mana hari ini bagi Majlis Syekhul Islam dan dengan Majlis Agama Islam di Thailand ini sedang berkempen dan sedang memberi kesedaran kepada ummah untuk memberi kepahaman tentang siapakah itu Palestin. Ya. Itu yang pertama. Ya. Maka bagi kumpulan daripada mereka-mereka yang ada pendidikan, begitu jugalah yang ini mereka semacam 2-3 hari yang lepas kita adakan satu program perjumpaan pemimpin-pemimpin Islam untuk memberi kesedaran kepada umat Islam melalui khutbah Jumaat, dan juga melalui forum-forum seperti mana yang kita lihat dari ini, banyak kawasan-kawasan dan masjid-masjid yang adakan forum tentang Palestin. Ya. Dan bagi golongan yang ketiga itu masih dalam tahap adalah soal biasa. Soal biasa. Kerana dah selalu
berlaku pertelingkahan persaingan di antara Palestin dengan Israel. Israel. Tapi di mereka ini rasanya lah tak berapa banyak. Itu dalam satu segi. Dalam segi bantuan yang ingin saya nak benturkan hari ini bagi saudara-saudara yang sedang melihat siaran Mapim Live dari Bangkok ni, yang kita kuasaan-kuasaan yang menguasai bahasa Melayu ni, kita minta tingkatkan kerja kita untuk bantu saudara kita di Palestin. Yang mana hari ini di selatan Thailand, khasnya sudah berjuta-juta bat yang kita kumpulkan untuk beri bantuan kepada saudari Palestin melalui pejabat Syekhul Islam yang diketuai oleh Dr. Arifin. Dr. Arifin Taipatan, yang mana di hari ini kita dah kumpul dan kita ada program untuk memberi kesedaran. Seperti pada 10 hari bulan ni kita adakan satu perjumpaan umat Muslim di kawasan Andaman. Kawasan Andaman itu daripada kawasan wilayah Gerbi, Phuket, Penang dan Reno. Dan dalam tanggal 23 hari bulan ni di kawasan 3 wilayah selatan kita akan ada di wilayah Naratiwak untuk buat forum berkenaan dengan Palestin. Bagi di wilayah Setun yang bersepadan dengan Perlis, insya-Allah kita akan ada dengan dalam masa yang terdekat untuk mengadakan majlis seperti ini. Maka di hari ini alhamdulillah itu bagi dalam masyarakat Muslim dan juga yang non Muslim. Bagi yang non Muslim ni mereka sudah faham siapa Palestin, siapa Israel. Karena di universiti juga mereka ada forum untuk memberi penerangan kepada masyarakat tentang peristiwa atau kejadian yang berlaku sekarang. Okey, saya suka dengan apa yang Ustaz kata akhir sekali itu adalah non-Muslim sebenarnya lebih kita panggil aware dengan apa yang berlaku, siapa itu Palestin, siapa itu Israel, kerana mereka lebih suka untuk membuat bacaan, buat sedikit kajian berbanding dengan orang Islam sendiri yang lebih membaca di Facebook, membaca di Twitter dan membuat satu kesimpulan. Ya, sampai ketika hari ini di Malaysia sudah ada insan-insan yang menyokong pihak Israel. Kerana mereka ini melihat dan terpedaya dengan propaganda yang dikeluarkan oleh Israel menyatakan bahawa Israel yang sebenarnya adalah pemilik tanah asal. Kerana kalau lihat dalam propaganda yang dikeluarkan oleh IDF, cikgu, mereka menunjukkan ini adalah geran tanah yang telah dibeli sekian lamanya. Kamilah penduduk asal. Jadi boleh disimpulkan di sini sebelum saya pergi kepada soalan seterusnya bahawa masyarakat Muslim umumnya di Malaysia, mungkin juga di Thailand, perlu membuat lebihan kajian. Ya, mungkin Ustaz nak tambah tadi sikit. Jadi dalam konteks Thailand ini kita serahkan kebaikan ini kepada TV-TV, terutama TV Muslim yang kita miliki sekarang 4 channel, iaitu Y Channel, TMTV, Yatim TV dan Muslim TV. Jadi dengan ini oleh ahli-ahli cerit pandai Thailand ni, mereka mengikuti perkembangan. Oleh kerana ini adalah satu perkembangan baru dalam masyarakat Thailand kan. TV Muslim ni beroperasi 24 jam. Maka bagi mereka lihat, mereka dengar, mereka tadabbur apa itu Palestin. Dan lagi pula daripada pensyarah-pensyarah universiti selalu memberi kupasan tentang Palestin dan bagaimana keperanan Israel dengan Amerika, seperti mana yang disebut oleh Cikgu Umi tadi kan, yang mana Amerika memberi sokongan, itu dunia sudah ternyata. Sudah ternyata. Terima kasih. Okey, saya pergi kepada Tuan Haji Aziz. Sebelum itu saya nak bagi tahu kepada seluruh penonton di Yatim TV dan juga di Khalif TV, anda boleh membuat derma. Kalau di Malaysia itu boleh melayari www.tabunggaza.com, yang mana anda boleh hulurkan zakat, bantuan, infak untuk dana bantuan kecemasan Gaza. Dan untuk Yatim TV telah pun mendermakan ataupun telah pun berjaya mengumpulkan sebanyak hampir USD 200,000 USD dan telah pun diserahkan kepada MAPIM untuk dibawa ke dalam Gaza. Jadi Haji, kita bersembang berkenaan dengan bantuan. Ramai yang tertanya-tanya, ada yang membuat spekulasi apabila tim MAPIM beberapa kali, 2 kali difahamkan saya, cuba untuk memasuki Rafah
Satunya pada bulan Mei, tak silap saya, bulan Mac, dan juga satu lagi yang terbaru iaitu pada bulan April, ya. Tetapi gagal. Ada yang tulis dalam Facebook, kenapa tak masuk melalui pintu yang lain? Jadi ini satu soalan yang menarik, Haji. Jadi boleh tak Haji terangkan secara fizikal, secara geografinya, kenapa Rafah ini menjadi persoalan, kenapa barang tak boleh masuk? Dan Gaza itu sendiri, dia bagaimana? Ya, mungkin kepada yang betul-betul tak tahu Gaza ni bagaimana, Palestin ni bagaimana, mungkin Haji boleh terangkan sedikit. Baik, keseluruhan tanah Palestin dengan jumlah keluasan 27,027 km persegi. Itu besar Palestin asalnya. Berlaku banyaklah perancangan tipu muslihat oleh pihak Zionis. Saya lebih suka memanggil Zionis daripada Israel. Mereka ni merancang dan akhirnya jadilah seperti hari ini. Mereka merancang sejak 1896, bukannya baru, dah lama dah. Sehinggalah hari ini 2014, tanah Palestin yang 27,027 km persegi ini tinggal lebih kurang 3,000 kaki persegi. 3,000 saja. Gaza mewakili lebih kurang dalam 362 km persegi. Gaza. West Bank selebihnya dan 2,000. Jadi Gaza ni dilingkungi. Saya tak ada map nak menentukan, tapi kalau Haji boleh bayangkan Gaza daripada Palestin? Saya rasa mungkin dalam keseluruhan yang tinggal Palestin sekarang lebih kurang dalam 8% saja. Gaza mungkin dalam 3-4% saja yang ada daripada keseluruhan tanah Palestin yang asal, yang masih ada, lainnya sudah dijajah. Lainnya di West Bank bersama di antara rejim Israel, rejim Zionis Israel dengan pemerintah Fatah yang ada pada sekarang inilah. Di Gaza totally dominated by Hamas, Hamas di Gaza keseluruhannya sejak 2006. Baik, nak masuk Gaza cuma satu sumber sahaja, melalui Rafah. Dia sebelum ni ada lagi sempadan lain di Sofa, di Karam Shalom, kemudian di atas di Iris di utara. Semua ni telah tutup cuma melalui Rafah sahaja. Dan masalah sekarang Rafah dikuasai oleh Mesir. Dia Rafah Palestin, dia Rafah Mesir. So nak masuk ke Gaza satu sumber sahaja. Tak ada sumber lain dah melalui Rafah. Seperti mana kita tahu di zaman Hosni Mubarak ada sedikit kesulitan, tapi tekanan antarabangsa supaya dibuka. Di zaman Mursi, alhamdulillah, Hassan Mapim telah masuk zaman Mursi 3 kali. Walaupun Mursi minta setahunnya, tapi mudah masuk. Malah Mapim bawa lebih kurang 76 delegasi dengan mudah berlepas 12 begitu saja. Tapi pada ketiga Fatah sisi merampas dengan kudeta tenteranya, kita cuba hantar bantuan bulan 3. 4 kali percubaan. Percubaan terakhir mereka letak senjata depan kita, suruh balik. Dan percubaan yang terbaru ni sebab perangan ni, saya Saudara Sani pergi sendiri, kan? Daripada mula 19 hari bulan sehinggalah malam raya tak masuk. Bukan Mapim je, semua NGO. Maksud aja semua tu dunia Malaysia? Malaysia semua sekali tak dibenarkan. Ini menunjukkan pemerintah yang tak sah hari ini, yang Jeneral Fatah Sisi ini, dia mengikut telunjuk Israel. Israel tak benarkan masuk. Dia ruang udara yang di zaman Mursi tak dibenarkan Israel menggunakan ruang udara di Mesir. Hari ini mereka menggunakan dengan sewenang-wenangnya, sebab tu kita lihat musnahan yang sangat besar. So saya memahamkan Gazanya di sebelah depan lautan. Dan nelayan boleh menangkap ikan dalam jarak 6 batu nautika, selepas tu dikawal oleh tentera laut Israel. Di belakang dikawal oleh dengan pagar dan tembok oleh Israel. Di sebelah atas pun Israel, belah bawah Mesir yang sekarang hari ini sangat berpihak kepada Israel. Fahamilah, bukan mudah nak masuk Gaza hari ini. Ini kita nak buat percubaan yang kali ketiga bersama G2G, Kerajaan Malaysia dengan Mesir. Kita harap kita boleh masuk dan hantar bantuan. Haji, daripada Kahirah, kalau kita nak pergi ke Rafah, berapa jam Haji? Dan berapa checkpoint yang Haji? Jaraknya daripada Kairo ke Rafah 463 km. Kalau menaiki bas biasa 6 ke 7 jam. Zaman Hosni Mubarak ada 18 checkpoint. Hari ini saya rasa checkpoint yang ketiga dah ramai tak lepas. Dulu kita boleh lepas sampai kat Al-Arish. Al-Arish adalah cara nak masuk ke Rafah. Rafah tak lepas cara baik, kita boleh ikut tunnel, tak ada masalah. Hari ini dia Qantarah. Lepas sepadan Nil tu, saya rasa ramai
percubaan. Sampai Kuantara tak lepas. Kuantara tu 200 km lagi sampai ke Rafah. 200 km telah dihalang. So macam mana nak masuk? Fahami kan, rakyat Malaysia pernah tahu bukan mudah nak hantar bantuan hari ini. Okey, jadi itu menunjukkan bahawa kesukaran yang dihadapi bukan oleh MAPIM sahaja tetapi oleh seluruh NGO dunia. Yes. Jadi bagaimana duit yang disalurkan oleh rakyat Malaysia khususnya rakyat Thailand nak dibawa oleh MAPIM? Saya dipahamkan bahawa MAPIM telah buat satu langkah proaktif dengan membeli barangan 7 bulan sebelum berlakunya perang, disimpan sebagai satu bentuk kita kata stok untuk kecemasan, dan duit-duit juga telah pun dihantar sebelum. Jadi adakah itu langkah yang dibuat oleh MAPIM dan apakah yang akan berlaku sekiranya stok itu sudah habis? Okey, memang perancangan MAPIM agak rapi sebab setelah berlakunya kudeta tentera dan kita pun tahu benda ni bukan mudah. Dan kita telah mula hantar bantuan, beli stok dan kita perasai peperangan akan berlaku. Hanya cuma tak tahu bila. So stok telah ada dan ketika berlakunya peperangan telah mula diberi bantuan dan stok semakin berkurangan. So sekarang ada caranya, hanya kita boleh masuk beberapa akaun yang mudah untuk diakses. Contohnya akaun OIC. Kita ada partnership di Gaza dan wakil kita juga merupakan koordinator OIC sana. Masuk akaun OIC dia mudah. Dan juga akaun kontraktor yang sedia ada pembangunan masjid yang sedang jalan ni, kita boleh guna, boleh advance duit yang ada tu untuk beli barang. Memang sekarang ni, hari ni pernah pergi bank tak buka, tapi kita dah ada duit dalam simpanan yang hari ni semakin susut. Sebab tu kita berharap delegasi nak pergi ni dengan G2G, kerajaan ni, kita perlu masuk dan hantar bantuan. Kalau tak, saya risau kebuluran akan berlaku di Gaza. Maksud Haji di sini bahawa kali ini kita kena bersedia dengan truk-truk bantuan. Rafah buka saja, diberi saja laluan melalui government to government channel. Kita kena masuk dan isi semula gudang itu kerana laluan itu mungkin ditutup buat masa yang panjang. Begitu Haji? Saya rasa itu tepat. Dan saya tak pasti kalaulah ini tak terlepas peluang ni, bila nak masuk tak tahu. Dan saya risau berlakunya kebuluran di Gaza. Okey. Jadi saya bagi pihak sahabat-sahabat dan juga MAPIM merayu kepada anda yang berada di Malaysia yang menonton siaran ini, kita harapkan bahawa delegasi yang akan masuk ke MAPIM dapat membawa sebanyak mungkin bantuan. Jadi kita sarankan untuk anda menderma di www.tabunggaza.com. Kita berhenti sebentar untuk azan Isyak.